Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni kita sehari dua lepas kecoh pasal QR Pay ataupun duit now. Yang mana siapa-siapa yang menggunakan online banking, tak kira lah Maybank to you ke, CIMB Klik ke ataupun online banking apa-apa, dan kita nak bayar sesuatu tu, kita kadang-kadang kita scan ataupun biasanya scan sajalah kan. Jadi pihak bank dah buat satu cas seperti mana kita menggunakan mesin ATM kan, kalau macam kita guna mesin ATM map dia ada cas RM1 kan. Jadi lepas ni siapa yang guna QR Pay ataupun duit now akan dikenakan cas. So walaupun ni pakat-pakat menjerit melalak tengok kerajaan ni segalanya dia nak cas, segalanya nak cas. Ini duit ni pun kan, orang tu nak bayar nasi lemak pun, orang nak beli-beli pakai scan tu pun kena cas. Jadi kita pun, sebab waktu first kali kenyataan tu dikeluarkan, aku tak baca pun, aku dengar je orang-orang duduk ulas apa semua kan. Jadi aku tak dengar pun full. So apabila aku dengar beberapa orang buat explain, dan aku pun baca juga berita, tengok memang ada cas. Tapi dia salah faham satu. Para walaupun ni apabila dia just baca tajuk tapi dia tak baca isi di dalam berita tu, mudahlah memperbodohkan orang lain. Mudahlah memperbodohkan lagi orang sekeliling dia dan sekumpulan dia dan puak-puak dia ni. Jadi setiap transaksi yang kita guna tu antara akaun individu ke akaun individu yang melebihi RM5,000 saja baru kena cas. Kurang daripada RM5,000 tak kena cas. Ataupun antara akaun personal, akaun individu kita scan ataupun kita guna untuk bagi duit kepada akaun company, tak kena. So payahlah, aku pun kadang-kadang cara penyampaian aku pun susah sikit. Jadi aku akan sertakan 3 orang dan aku akan mulakan dengan video Iswadi Money dulu, dia memperjelaskan dulu, dan aku akan bawa beberapa orang lagi untuk berkongsi dengan hampa semua. So jom kita mula dengan video Iswadi Money. Hari ni semalam hari ni kecoh sikit kisah pasal apa tuan-tuan? Pasal QR Pay. Dia boleh share lagi lah. QR Pay lah. Duit now kena charge. Paynet dan bank perlu terus ditekan, kata Wee Ka Siong. So dia kata ada isu berkenaan dengan Paynet, di mana Paynet sekarang ini dia nak charge. Okay, dia nak charge. Sebelum ini duit now dia nak charge. Kan sebelum ini orang lebih suka guna duit now sebab duit now tak charge pengguna. Dia tak charge pengguna, so boleh bayar directly kalau berbanding dengan guna mesin tu. Mesin tu ada charges untuk merchant ada charge tau, ada charge kalau kita guna mesin. So kalau duit now tak ada. So baik kita dengar sekarang dia kata duit now ni nak buat Paynet bank perlu terus ditekan. Presiden MCA Wee Ka Siong menggesa pengendali platform duit now QR dan bank agar tidak mengenakan charge kadar diskaun pedagang MDR bagi mengelakkan pengguna kecil terjejas. Wee berkata sebaliknya Payment Network Malaysia atau Paynet dan bank perlu meneruskan waiver MDR yang dilaksanakan sejak 2019. Keuntungan bank sudah sangat tinggi. Mereka sepatutnya teruskan penepian bagi penggunaan duit now QR yang kebanyakan dari peniaga kecil yang akan menerima barang tunai sekiranya mereka tidak menggunakan duit now QR. Jadi bank juga akan menerima manfaat dari pengurangan kos pengendalian wang tunai sekiranya peniaga lebih menggunakan kaedah QR berbanding wang tunai. Penepian ini juga sering dengan usaha digitalisasi kerajaan, katanya. Menurut Wee, kenyataan media Paynet hari ini mengesahkan bahawa terdapat pengenaan charge MDR tetapi diberikan penepian sehingga 1 November 2023. Kalau pihak media, wakil rakyat dan pandai berniaga tak buat bising dan protes malam, saya yakin charge kepada berniaga akan dikenakan mulai 1 November 2023 tanpa pertimbangan langsung. Terbaru, CIMB telah bersetuju memberikan penepian MDR untuk tempoh 2 bulan mulai 1 November. Di samping itu, satu lagi berita baik diumumkan Public Bank. Banknya juga memberi penepian sehingga tarikh diberitahu kelak. Baik, kita dengar penjelasan daripada Paynet. Paynet beri penjelasan yuran transaksi duit now QR. Paynet hari ini menjelaskan mengenai pengenaan yuran transaksi untuk pembayaran duit now dan transaksi dibuat dengan kredit kad berkuasa 1 November. Dalam satu kenyataan hari ini, pengendali duit now mengesahkan vendor akan dikenakan yuran transaksi untuk pembayaran yang diterima melalui platform duit
kod duit QR, tetapi terdapat beberapa kekeliruan yang perlu dijelaskan. Kebimbangan dibangkitkan mengenai kesan yuran yang bakal dikenakan ke atas peniaga dan impak kepada harga barang dan perkhidmatan boleh difahami. Bagaimanapun, dua jenis pembayaran yang berbeza telah disifatkan oleh media sebagai sama, iaitu diskaun pedagang dan yuran 50 sen untuk transaksi melebihi RM5,000. Liputan tersebut secara tidak tepat menggambarkan dua jenis pembayaran yang berbeza sebagai satu yang sama, katanya. Penet berkata, sebagai mengulas mengenai laporan media tentang sebuah institusi perbankan tempatan yang memaklumkan pelanggannya mengenai pengenaan yuran transaksi pembayaran duit now, dan transaksi akan dibuat dengan kad kredit bulan kuasa 1 November. Dan beberapa bank kononnya tidak tahu mengenai perkara ini. Penet berkata seorang peniaga akan menerima bayaran dibuat oleh pelanggan mereka setelah ditolak MDR. Pada masa ini, pembayaran kad kredit dan kad debit dikenakan MDR, manakala terdapat penipian MDR pada pembayaran QR mulai 1 November. Penipian MDR untuk pembayaran duit QR akan ditarik balik, katanya. Sebaliknya, ia menambah yuran 50 sen untuk urus niaga melebihi RM5,000 adalah sebenarnya pemindahan dana rakan setara peer-to-peer daripada QR pribadi ke QR pribadi lain, bukan pembayaran kepada peniaga. Ini sama sekali tidak berkaitan dengan pembayaran QR kepada pedagang, dan kedua-duanya yuran tidak akan dikenakan untuk transaksi yang sama dalam apa-apa situasi. Ini seterusnya menjelaskan MDR terkumpul akan dikongsi antara Penet dan bank pemoleh yang berkaitan dan pemeroleh pihak ketiga untuk menambung penyelenggaraan rangkaian serta kos ditanggung oleh bank untuk memperoleh penyertaan. Sebagai insentif galakan penggunaan ketika tempoh pengenalan, MDR telah diketepikan. Pengenipian ini dilanjutkan bagi tujuan penularan COVID. Basically macam inilah, tuan-tuan. Apa saja transaksi yang kita buat secara digital sebenarnya akan ada kos. Kenapa ada kos? Kosnya yang menyediakan sistem tu sendiri akan ada kos lah. Dia orang bukan buat sistem secara percuma. Dia akan ada kos-kos yang dia akan incur. Now, daripada segi charges tu berapa-berapa, yang tu kena tanya bank masing-masing, berapa charges yang dikenakan. Bagi saya, charges itu bukan masalah reasonable tak reasonable. Tetapi kalau kita tak kenakan charge, someone has to pay the charge. It's either that or the government need to pay lah. Kalau government nak kena intervene, then government need to pay. The end of the day, it's our money juga akan digunakan. So, which one? Kan tidak ada istilah nanti barang percuma. Tuan-tuan guna social media ni pun ada kos dia. Kos ni kalau sekiranya tuan-tuan nak tengok YouTube, tuan-tuan kena tengok iklan. Itu kos dia. Kalau tak nak tengok iklan, dan tuan-tuan kena bayar. Even Twitter pun, tuan-tuan kalau nak beli sekarang ini, tuan-tuan kena bayar yang tick tu, blue tick. Even TikTok, kita kata, oh buat TikTok free je is. Ya, TikTok free. Tapi kalau nak dapat supaya ramai promote, then you have to buy promotion tersebut. Sama juga dengan Meta dan sebagainya. So benda-benda itu akan ada kos yang tersembunyi. Terutama lebih lagi kalau kita guna sistem yang ada sekarang, dia takkan boleh selama-lamanya free. Tetapi kita boleh bincang pada kadar apa yang nak dikenakan sistem tersebut, berapa dan sebagainya. Now, jadi kau setuju lah. Bukan masalah setuju tak setuju, tuan-tuan. The end of the day, someone has to bear the cost. Siapa nak kena bear the cost? Kita guna sistem, the system is good, kan? Sistem tu baik, but someone has to bear the cost lah. Siapa nak kena bear the cost? That is the question. So, nak tak nak, dia kena transferkan kos itu kepada pengguna. Cuma, rate dia berapa? Yang tu sebenarnya hendaklah dibincangkan oleh kerajaan. Ni tak ada istilah kena PMX ke kerana apa, tuan-tuan. Ini nak cerita. Pas pemerintah pun sama juga. Dia kena juga charge tersebut. Kan, 2019 tu, lepas tu dia ada PKP. 2019 tu pengenalan asal dia. Pada tahun 2019, MDR itu dikesampingkan, diketepikan, maksudnya tak ada zero charges kerana pada waktu itu untuk introduce. Selepas itu, kena COVID. Lepas COVID, nak tak nak, dia orang tak boleh tanggung kos. Jadi, kena teruskan ada charges. Cuma berapa, yang tu akan dirunding. Baik, seterusnya. Okey geng, itulah serba sedikit untuk video yang pertama, penjelasan daripada Iswadi Moni berkaitan duit now, QR Pay ke apakah, untuk yang dia kata RM5,000. So aku akan bawakan untuk video yang kedua supaya kadang-kadang contoh macam aku, untuk satu orang explain kita kurang faham, kita nak kena dengar 2 ke 3 orang explain, barulah aku akan dapat kita akan faham lah kan, apa yang berlaku, apa dia. So jom kita tengok untuk video yang ke nombor 2. Okey, hari ni dekat social media huru-hara pula, kecoh pula tentang isu charge sebanyak RM50 sen untuk transaksi menggunakan QR Pay. QR Pay ke, QR Code ke, QR Payment ke. Kecoh lah petang tadi, dia balon kita ni teruk-teruk. Kononnya kerajaan hari ni tidak boleh buat apa-apalah menyebelahi bank
Teruk kita kena hari ni petang tadi, okey. Inilah dia masalah dia. Okey, kalau media tempatan melaporkan berita tak jelas, okey. Dan dalam media tempatan melapor berita tak jelas satu hal. Rakyat Malaysia, terutama sekali walaun-walaun ni, malas membaca. Okey, diorang ni suka baca tajuk, memang balun kita menggunakan tajuk itu. Sedangkan dalam berita itu jelas. Dalam berita yang dilaporkan oleh media tempatan hari ini jelas. Jelas menyatakan apa dia? Setiap transaksi yang bernilai RM5,000 dan ke atas sahaja yang akan dikenakan charge sebanyak RM50 sen. Itu cerita dia. Okey? Setiap transaksi yang bernilai RM5,000 dan ke bawah, RM5,000 dan ke bawah tidak akan dikenakan apa-apa charge. Okey? Minimal RM5,000 barulah dikenakan charge. Itulah apa yang berlaku bermula 1 November. Bukannya kalau korang buat transaksi 50 sen, korang pun kena charge 50 sen. Korang buat transaksi RM5, kena charge 50 sen. Tak ada. Okay? Korang baca statement daripada Payment Network Malaysia ni, Paynet. Korang baca dekat sini. Dekat sini jelas. Dekat kenyataan daripada Payment Network Malaysia ni jelas. Jelas, terang-terang dia tulis, transaksi bernilai RM5,000 sahaja yang akan dikenakan charge sebanyak 50 sen. Bukannya transaksi RM2-3 pun kena charge 50 sen. Tak ada. Tolonglah bacalah berita tu betul-betul. Baca berita tu betul-betul. Baca. Okay, janganlah baca tajuk korang balun kita. Aku pun kadang-kadang malas nak layan sebenarnya. Tapi ramai pula yang tertipu dengan benda ni. Ramai pula yang percaya. Ramai pula yang salah faham dalam perkara ni. Terpaksalah kita cover dekat sini. Okay? Lagi satu aku nak bagi tahu. Charge 50 sen itu akan dikenakan ke atas transaksi yang dibuat daripada rakan kepada rakan, peer to peer sahaja. Okey? Maknanya apa? Maknanya untuk transaksi di antara engkau dengan pedagang, penjual, apa-apa kau nak beli kat mana-mana kat kedai, tidak dikenakan charge. Peer to peer sahaja. Baca berita tu betul-betul. Okey? Ini pesanan untuk walaun lah. Khususnya walaun yang banyak balun kita tentang isu ni. Habis semua keluar nama Anwar Ibrahim pun kena. Habis kena tadi. Okay, bacalah berita betul-betul. Okay. Jelas tulis kat situ. Transaksi bernilai RM5,000 dan ke atas sahaja yang akan dikenakan charge 50 sen. Okay. Takkanlah korang ni walaun kaya betul. Korang setiap hari ke korang buat transaksi tu RM5,000 ke atas setiap hari. Kaya sungguh korang ni Tak apalah kalau kaya, okey? Baguslah. Okey. Takkanlah setiap masa, setiap hari, sehari hang transfer RM5,000 kepada kawan hang. Kawan hang tak ada akaun syarikat apa, hanya duk pakai akaun individu. Akaun macam biasa punya, akaun personal akaun punya. Dan takkanlah setiap hari hang transfer sampai 10 kali. 10 kali hang rasa dah RM5 duit hang tu dicas. Dan ini kita pun tak faham lah. Ini antara individu dan individu. Kan sebanyak RM5,000. Setiap kali hang transfer RM5,000. Contoh macam kawan kita duk nak pinjam RM5,000 dekat kita kan. Jadi kita pun transfer RM5,000. Dia akan charge lah cerita dia. Kan? Melainkan kita pergi kedai hardware, kita pergi kedai mana-mana, shopping mall ke apa, kita beli barang, kita beli makan, kita beli keperluan. Contoh macam barang-barang hardware lah, macam kita mudah kita nak cerita, kita bayar RM7,000. Tak kena. Kita bayar menggunakan duit now ataupun QR ke apa ke. Kita bayar antara akaun individu kepada akaun syarikat, tak kena. Hanya individu ke individu saja kena. Sebab dia dah macam logik ke tak logik juga. Walaupun dia duk transfer duit tu setiap hari charge 50 sen. Sedangkan servis, orang kata servis tu bukannya kita yang sediakan, kita hanya pengguna. Jadi aku akan bawa untuk video yang ketiga untuk yang Kak Aisyah akan memperjelaskan lagi. Jom sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Malaysia. Gegak gempita negara melanda bila pembayaran QR code dikatakan akan mula berkuat kuasa. Kena bayar charge bila buat transaksi yang sebelum ini percuma, maka walaun pun mengambil kesempatan menunjukkan kebodohan mereka. Ini cerita sebenar-benarnya.
Betul, selepas ini penggunaan QR code ada bayaran yang akan dikena. Dengar, tapi bukan untuk semua transaksi yang dibuat oleh kita. Yang dikenakan ialah mereka yang buat transaksi 5,000 sehari dalam nilai perbelanjaan mereka. Fakta penting yang gagal mereka fahami. Penet maklumkan dalam kenyataan media mereka secara peribadi. Charge 50 sen itu dikenakan kepada nilai 5,000 transaksi sehari, pemindahan wang dari akaun peribadi kepada akaun peribadi, dan tiada charge untuk pemindahan dari akaun peribadi kepada pengguna akaun yang guna akaun perniagaan sendiri. Mari fahamkan mereka lebih dalam lagi. QR code ini ialah milik swasta dan bukan kerajaan ini. Keputusan yang dibuat ialah oleh Penet, bukan mewakili kerajaan Madani. Dan yang lebih penting, adakah walaun buat transaksi 5K setiap hari? Cukuplah takutkan rakyat dengan kebodohan kamu. Kalau kamu tak reti, jangan heret rakyat seperti kamu. Kalau kamu tak baca, jangan sebar kebodohan bila mengeja. Kerana di akhir zaman ini, pemimpin yang bercakap soal agama lebih suka lihat pengikutnya dungu selamanya. Terima kasih Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini milik swasta. Penet milik swasta, bukan milik kerajaan. Kan? Jadi itulah serba sedikit kan. Kena baca lah. Lain kali baca lah walaupun. Kalau hang malas apa, hang jangan dengar satu berita je. Hang janganlah malas dengar penjelasan orang. Tak kira lah dia ni belah walanon ke, walaun ke, lebay ke apa. Dengar. Bila dengar baru hang faham. Bila hang faham baru hang boleh ulas. Ini hang baca je tajuk, terus hang buat video tu, maki sana sini, maki sana, maki sini, kan, Madani mahal dah ni apa semua kan. Sedangkan hang, aduh, ini servis ni orang yang sediakan, syarikat swasta yang sediakan untuk hang. Dan syarikat swasta duk memberi servis tu dah berapa lama. Contoh kita ambil mesin ATM. Mesin ATM kalau hangpa ingat musim PKP, cas RM1 tu tak ada tau. Cas RM1 tu tak ada. Kerajaan bayar. Kan, berapa tahun kerajaan bayar cas RM1 mesin ATM. Kita dah buat, kita dah kita dah ambil duit tu. Kan? Dan kerajaan hanya boleh tanggung dalam tempoh masa setahun je. Lepas tu kerajaan dah tarik balik. Lepas tu kita dah kena bayar dah RM1 tu. Why? Sebab kerajaan dah tak mampu dia nak tanggung. Of course lah, yang syarikat ni pun dia ada kos dia juga. Kos untuk baik dia baik pulih dia punya servis dia ke apa. Seperti mana Maybank to you dulu, sekarang ni dia dah pakai MAE. Dia tak pakai dah Maybank to you hak yang dulu, hak yang aplikasi dah tak pakai. Sekarang ni dah bertukar kepada MAE. Nak buat sistem tu pun dah berapa puluh ribu ke juta kita pun tak tahu. Jadi itulah kan, lain kali ini bukan kehendak kerajaan, tapi kerajaan pun macam kerajaan pun terpaksa dengarlah apakah luahan-luahan daripada syarikat swasta ni. Kita tahu bank ni, aku pun geram enggak, bank untung berbilion-bilion setahun kan. Takkan dia tak boleh kambuh yang kerugian dia ni. Tapi bukan semua untung. Faham tak? Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Boleh subscribe, like, komen dan share. Tolong faham baik-baik. Baca tu jangan lupa. Bila kita tahu sesuatu tu, kita baca. Okay? Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.